Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami ucapkan kepada Dr. Libih ini selaku pensyarah bagi pengurusan dan pengelolaan kurikulum kursus DT50502. Kami dari kumpulan 8 Section 3 akan membentangkan berkenaan dengan proyek video pendek sukan olahraga yang kami pilih yaitu sukan lontar peluru. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu ahli-ahli di dalam kumpulan kami. Nama saya Muhammad Syafwan Iqbal bin Sapardin, nomor belajar PP23120004T. Saudara Muhammad Azhari bin Maisin, nomor pelajar PP23120060T. Saudara Muhammad Zulfikri bin Syamsir, nomor pelajar PP23120066T. Saudari Syakira binti Jamain, nomor pelajar PP23120001T. Dan Saudari Nur Akila binti Aminuddin, nomor pelajar PP23120133T. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada sejarah sukan lontar peluru. Pada asalnya, permainan lontar peluru ini adalah bermula ketika mana aktiviti melontar batu dijadikan pertandingan pada abad ke-19. Yang mana acara ini sebenarnya tidak direkodkan sebagai mempunyai sejarah yang lama jika dibandingkan dengan acara merejam lembing dan juga lempar cakra. Dan permainan lontar peluru ini berasal daripada Scotland serta Ireland. Namun begitu, permainan ini tidak dapat diterima sebagai acara sukan di kedua negara berkenaan pada ketika itu. Tetapi, acara ini mulai mendapat perhatian di beberapa kejohanan sukan apabila ia diperkenalkan di Amerika Syarikat, dan setelah itu ia diterima sebagai salah satu acara olahraga yang dipertandingkan sehinggalah sekarang. Seterusnya kita pergi kepada matlamat proyek. Mengapakah kami melaksanakan proyek pengenalan olahraga lontar peluru ini? Terdapat 5 objektif. Yang pertama adalah memberikan pendedahan secara terperinci berkenaan sejarah sukan lontar peluru. Yang kedua adalah bagi menerangkan undang-undang yang berkaitan dengan sukan lontar peluru. Ketiga, mengenal peralatan yang diperlukan semasa menjalankan sukan lontar peluru. Keempat, mempelajari kemahiran lontaran dan mengetahui kesalahan yang kerap berlaku yang boleh menyebabkan pemberian mata ataupun kita sering dengar dengan termaskop dibatalkan. Dan akhir sekali, nomor 5 adalah untuk memberi galakan kepada para pelajar dalam bergiat aktif dalam sukan lontar peluru berdasarkan penerangan yang akan diberikan sebentar lagi. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang kandungan video tentang olahraga lontar peluru. Okey, di dalam video tersebut kami telah memberikan 4 kandungan, iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua peralatan, yang ketiga fasa kemahiran dan yang keempat undang-undang. Baik, kita terus kepada pengenalan lontar peluru. Ianya bermula daripada aktiviti melontar batu pada abad ke-19. Dan di dalam pengenalan juga menceritakan sejarah-sejarah lontar peluru. Baik, kita beralih kepada peralatan. Mempunyai 2 peralatan sahaja, iaitu peluru dan juga papan penahan. Baik, undang-undang pula. Antara undang-undang yang ada dalam olahraga lontar peluru, yang pertama, lontaran perlu dilakukan di dalam bulatan. Dan yang kedua, peluru dilontar daripada atas bahu dan menggunakan satu tangan sahaja. Yang ketiga, peluru hendaklah mendarat di dalam kawasan garisan sektor. Dan terakhir, peserta dikehendaki keluar daripada bulatan belakang. Baik, manakala fasa kemahiran pula, terdapat 3 fasa dalam olahraga lontar peluru. Yang pertama, fasa persediaan, dan yang kedua, fasa gelongsuran, dan yang ketiga, fasa lontaran, iaitu berlakunya
bermulalah pemain melontarkan peluru tersebut. Seterusnya saya akan membentang mengenai proses pembangunan video. Proses pembangunan video ni saya bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah proses perancangan, yang kedua adalah proses rakaman, dan yang terakhir adalah proses suntingan video. Dalam proses perancangan terdapat 5 langkah yang telah kami jalankan untuk menjadikan proses rakaman video kami lancar. Okey. Langkah yang pertama adalah merancang sukan yang dipilih untuk tugasan ini. Yang kedua adalah penyediaan peralatan sukan yang telah dipilih, iaitu sukan lontar peluru. Yang ketiga adalah pembahagian tugas. Langkah yang seterusnya adalah pemilihan tempat. Tempat yang dipilih adalah padang di Universiti Malaysia Sabah. Langkah yang kelima adalah pemilihan masa. Selesainya proses perancangan, kami akan beralih terus kepada proses rakaman. Okey, proses rakaman di mana kami telah melakukan aktiviti untuk merakam tugasan video pendek ini. Kami telah merakam video kami dengan menggunakan smartphone, dan video tersebut mengandungi 5 kandungan utama, iaitu kandungan yang pertama adalah pengenalan dan sejarah sukan lontar peluru. Kandungan yang kedua adalah peralatan dan kemudahan yang perlu ada untuk menjalankan sukan ini. Yang ketiga adalah peraturan-peraturan asas yang perlu diketahui. Kandungan yang keempat adalah fasa-fasa kemahiran yang perlu dikuasai untuk menjalankan sukan lontar peluru. Dan yang kelima adalah penutup dan kesimpulan mengenai sukan ini. Dalam proses suntingan video ini terdapat 3 proses utama yang kami jalankan. Proses yang pertama adalah proses memasukkan video-video yang telah dirakam ke dalam aplikasi CapCut yang terdapat di dalam smartphone. Setelah memasukkan video-video tersebut, kami beralih kepada proses suntingan. Proses suntingan video adalah di mana kami menggabungkan video-video yang telah dirakam menjadi satu video panjang, dan kami akan menyusun video tersebut mengikut urutan yang telah ditetapkan. Seterusnya, setelah kami menyusun video itu, kami akan memotong bahagian yang terdapat gangguan ataupun terdapat kandungan yang tidak berkenaan dengan tugasan kami. Seterusnya adalah proses yang terakhir, iaitu proses untuk menambah teks. Proses ini adalah di mana kami akan menambah teks ke dalam video sebagai satu penerangan ataupun maklumat lanjut mengenai sukan lontar peluru, agar penonton dapat faham dengan lebih mendalam mengenai video kami. Warna teks akan diubah, dan juga kami akan memasukkan animasi pada teks tersebut untuk menjadikan video kami lebih interaktif dan juga menarik. Terima kasih kepada doktor dan juga rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Saya akan meneruskan pembentangan pada bahagian cabaran dan penyelesaian dalam projek yang kumpulan kami lakukan. Pertama, cabaran yang dihadapi. Apakah cabaran yang dihadapi dalam projek ini dan bagaimana untuk mengatasinya? Di sini saya telah menyenaraikan 4 cabaran yang kami hadapi sepanjang kami menjalankan projek. Cabaran yang pertama kami hadapi adalah menentukan atlet. Kami sukar untuk mencari atlet yang sangat berpengalaman dengan aktiviti sukan yang kami cadangkan, iaitu sukan lontar peluru. Yang kedua adalah masa. Atlet yang dipilih adalah seorang pelajar UMS. Masa yang dicadangkan untuk melakukan projek tersebut adalah berlanggar dengan atlet tersebut. Yang ketiga adalah tempat. Untuk kami melaksanakan projek ini, tiada tempat khas untuk kami jalankan projek sukan lontar peluru ketika melakukan rakaman video. Kami juga
tidak mempunyai kelengkapan peralatan yang cukup untuk sukan lontar peluru. Dan yang terakhir adalah sunting video atau bahasa mudahnya adalah edit video. Kami tidak mempunyai kemahiran khusus untuk menyunting video dengan lebih jelas dan menarik. Yang seterusnya adalah penyelesaian yang dicapai. Bagaimanakah penyelesaian yang dicapai sepanjang projek ini? Apakah penyelesaian yang kami lakukan sepanjang projek ini berlangsung? Pertama adalah menentukan atlet. Atlet yang kami pilih adalah pelajar UMS yang mempunyai kemahiran dan pengalaman dalam sukan lontar peluru. Yang kedua adalah masa, yaitu untuk mencari masa yang sesuai. Rekaman video projek ini dibuat pada waktu petang kerana atlet yang dipilih hanya mempunyai masa ketika itu sahaja. Yang ketiga adalah peralatan dan tempat. Tempat yang dipilih adalah kawasan padang di UMS. Kawasan padang tersebut tidak mempunyai gelanggang khas untuk sukan lontar peluru, tetapi mempunyai kawasan lapang yang boleh digunakan untuk melaksanakan projek ini. Dan yang terakhir adalah sunting video atau edit video, yang mana kami meminta tunjuk ajar daripada rakan yang mempunyai kemahiran dalam menyunting video. Tidak hanya itu, dengan adanya kerjasama kumpulan, kami dapat menyunting video dengan jayanya. Itu sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang maklum balas dan pembelajaran. Sebelum itu, nama saya Muhammad Zulfikri bin Syamsir, nomor metrik PP231206T. Apa yang kami pelajari dalam projek ini ialah, pertama sekali, kami dapat mempelajari sejarah dan peraturan-peraturan acara lontar peluru, seperti pelontar dikira batal apabila menyentuh kawasan luar bulatan atau memijak bahagian atas kayu penghadang. Yang kedua, kami dapat mengetahui kemahiran atau teknik bersukan khususnya lontar peluru dengan betul. Sebagai contoh, teknik asas memegang peluru secara umumnya boleh dibagi kepada dua, yaitu teknik memegang peluru dengan 3 jari dan teknik memegang peluru dengan 5 jari. Yang ketiga, daripada projek ini, kami dapat memupuk sifat kerjasama antara rakan dalam melaksanakan dan menjayakan projek ini. Akhir sekali, pengalaman yang kami dapat sepanjang melakukan projek ini dapat kami dedahkan kepada para pelajar apabila menjadi seorang guru satu hari nanti.